illa muslima, dan tidak aku tinggalkan mereka orang Islam. Kerana memang orang Yahudi ini tak patut diberi muka sama sekali. Allah Ta'ala pesan dah, jangan sekali-kali lagi kita percaya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang paling kuat permusuhan orang Yahudi, jangan percaya dah. Kerana itulah Nabi yang telah berkali-kali ditipu oleh orang Yahudi, akhirnya mengambil keputusan, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab. Aku akan halau orang-orang Yahudi, orang Nasara ini daripada tanah Arab aku, daripada semenanjung Arab ini. Orang Yahudi memang bercita-cita besar ke atas negara umat Islam, dan hampir kebanyakan daripada cita-cita mereka itu telah terlaksana. Pada penghujung abad yang ke-19, satu perjumpaan besar orang-orang Yahudi, Kongres Zionis, yang dibuat di Geneva, Switzerland, telah merumuskan beberapa perkara untuk menakluk dunia ni. Di antara agendanya yang sangat penting adalah ke atas negara umat Islam, iaitu menghancurkan ekonomi umat Islam, melaga-lagakan akan umat Islam supaya berperang sama sendiri, memperkecilkan sempadan umat Islam dengan diberikan daerah masing-masing supaya masing-masing ada kekuasaan masing-masing, dan akhirnya menjadi negara yang suku, tidak ada kena-mengena, kerana dibataskan dengan sempadan untuk mudah ditawan satu persatu oleh Yahudi. Dan banyak berlaku dah boleh ke tangan dia. Dan mereka ini sangat bijak. Mereka yang begitu besar, paling ramai umat Kristian, telah dibentuk pemerintahannya oleh ahli politik Yahudi yang tak ramai mana. Boleh ke dia berlaku? Cara dia pandang. Kita ni, Malaysia ni tunjuk sombong kepada amaran Allah Ta'ala yang memberitahu jangan kita memberi muka kepada Yahudi, tiba-tiba nak baik juga dengan orang Yahudi. Siapa orang kata Yahudi ni jahat, dah boleh kata Yahudi jahat. Keluar dalam surat khabar, dah boleh kata Yahudi jahat, orang lain pun jahat juga. Yahudi tu bakal dipok saudara dia. Dah boleh kata Yahudi jahat. Tak kata mana sah semayang, kena katalah dalam Fatihah, kena sebut. Nampak? Al-maghdubi alaihim, yang sangat dimurkai oleh Allah. Apa makna dimurkai? Sebab apa Tuhan marah sangat? Sebab baik? Sebab jahat lah. Tak boleh kata jahat. Tak boleh jahat. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka itu. Pasal apa Tuhan murka? Pasal baik? Pasal jahat. Maka kena kata jahat lah. Dah Tuhan kata jahat. Nampak? Biasa hak bela sangat anak beranak. Tapi mungkin Yahudi India. Mereka masukkan ke dalam hati umat Islam akan kasih kepada dunia, akan takut dengan kemiskinan dan sebagainya, mempertuhankan akan ekonomi. Sebab tu sekarang umat Islam cakap hal ekonomi saja, hal kekayaan. Kita mesti ada duit banyak, kita kena ada harta yang banyak, baru kita kuat, orang hormat kepada kita. Tak cakap kau piti banyak, kau sedap orang ropok. Nyata askor tawang habis, dah pitih banyak. Tidak kira pitih banyak, kira pitih sikit tak ada kira. Dia kira mana-mana ada umat Islam adalah musuh orang Yahudi, dan dia akan hancurkan dia, ataupun dia perbudak, diperhambakan negeri itu. Dengan isi negeri kalau dia tak boleh takluk, diwak balik kepada negeri dia untuk memantap, meninggi, memajukan lagi ekonomi umat Yahudi itu yang berlaku sekarang. Nampak? Kita boleh tengok Arab Saudi, Kuwait, UAE, Bahrain, Qatar, masuk pengaruh-pengaruh Yahudi, dan setengahnya seperti Saudi dan Kuwait telah diperintah oleh orang Yahudi di belakang tabir. Dengan menggunakan Amerika sebagai penasihat bagi kerajaan Saudi. Dan kita pun ada penasihat keuangan orang Yahudi untuk menasihati keuangan umat Islam di Malaysia ini, orang Yahudi. Na'udzubillah. Hak pasal ni tak boleh kita nak kerak ujung daun, kita kena bokeh dengan akar-akar, bakar serema sekali. Kalau kerak daun tak boleh, pasal pokok beracun. Ambil brozal kena sodok habis. Ni jenis lagu ni. Payah dah.
Nak kata nak kabur gajah rimau pun tak jadi apa dah. Lalu ke tengah malam ambil cok katok tak kepala. Rohok sangat kerja. Tak reti bahasa sangat. Betul-betul memusuhi Islam pun disokong, diturut juga. Nampak? Sampai sekarang lah berjaya orang-orang Yahudi, sehingga orang Islam yang mengaku Islam, mengaku beriman, yang boleh hafal sifat 20 mulut penuh, siap dengan Tanjizi Qading, Suluhi Qading duduk dalam dada. Kitab Muqaddimatul Kubra hancur dah be. Kitab Minhajul Abidin 8 kali khatam ayat haji. Tetapi masih lagi melawan ulama-ulama, memberi sokongan kepada ahli lara, kepada orang-orang jahil, kepada orang yang tidak mahu untuk memertabatkan Islam di dalam negara kita ini. Nampak berat ni. Kalau Syekh Ishak Dadah boleh tahan sokong, Tok Imam, Tok Bilal lambat mari nawak apa berebut, Tok Imam nak salam ke dia. Dia tu Tok Imam. Nampak? Dia berebut nak pergi salam dengan tangan bapak jahil. Nampak? Tok Imam apa lagu ni? Tok Imam Mr. Bean. Sekarang orang Islam sendiri yang bercakap, Yahudi tak payah bercakap. Pada awal tahun 20-an, 30-an, dia ambil anak-anak Melayu pergi ke London. Dia asuh, dididik dengan pendidikan British yang di belakang tabir ada Yahudi. Untuk menerima Barat nanti sebagai satu perundangan, sebagai satu watikah untuk dijalankan di negeri-negeri di bawah angin ni. Maka sekarang tak payah dah. Di tempat kita sendiri, orang Islam sendiri pun yang bercakap menghina Islam, menolak hukum-hukum Islam. Ini adalah orang-orang kafir. Kerana tolak satu ayat dalam Quran, hukumnya kafir. Khalidina fiha, Tuhan kata kekal. Kalau kafir ni kekal dalam api neraka. Tak keluar dah. Tolak satu ayat. Bukan tolak satu hukum, satu ayat atau satu huruf yang diijma'kan ulama bahawa ini adalah Al-Quran. Maka ijma' ulama juga mengata orang ini adalah kafir, kerana telah diijma' akan Quran yang ada pada kita sekarang adalah Quran yang sabit, yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini orang Islam cakap kita boleh pakai separuh, dah boleh pakai separuh. Dalam bab semayang kita boleh ikut, tapi dalam bab-bab yang lain tengok dulu. Kalau tidak sesuai kita tak boleh ikut. Ataupun kalau orang kata ini ada ayat ini dalam Quran, kami tak percaya ayat ni. Nampak? Tak boleh. Kalau orang tak semayang tak payah takat lah. Tapi orang tak mau keluar zakat, tak boleh lah, rugi kami ekonomi. Bersungguh-sungguh. Siapa cukup itu disamakan dengan zakat. Na'udzubillah. Zakat ni wajib keluar. Nampak? Wajib kena bayar. Cukup itu ni haram bayar. Mana boleh sama? Kias yang fasik. Nampak? La yadkhul jannah sahibu maksin. Tidak masuk syurga dalam satu riwayat pengutik cukai, bukan pengutik zakat. Macam mana disamakan dengan zakat? Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka kata nu'minu bi ba'd, kami beriman dengan sebahagian daripada kitab. Wa nakfuru bi ba'd, kami tak mau ikut, tak mau percaya, kami engkarkan sebahagian yang lain. Apa sebab mereka ini? Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin hendak menjadikan jalan tengah di antara itu. Yang ini kami akan beramal sebahagian daripada kandungan kitab Allah, sebahagian lagi tak boleh beramal. Kerana kita ambil jalan tengah lah. Kita kena ra'i attack akan undang-undang antara bangsa yang mengatakan kalau hukum potong tangan ini adalah zalim, kita kena ra'i attack ke dia. Nak ambil jalan tengah. Konon-kononnya kita ini adalah umat wasata. Wasata kepala otak apa? Mu tinggal Quran. Nampak? Umat jahanam. Kalau tinggal Quran, kalau tinggal ayat Quran. Pertengahan ni umat yang tidak melampau. Melampau lagu mana? Melampau membelakangkan hukum Allah. Tu melampau. Dia membelakangkan hukum Allah, dia kata umat pertengahan. Pertengahan apa? Umat Firaun. Pemimpin yang ada, pemimpin Firaun. Nampak? Merasa lebih, merasa hebat daripada Allah Ta'ala. Kerana itulah desakan-desakan supaya dilupuskan terus undang-undang syariah Islam. Dan sekarang hendak dipertimbangkan. 50 NGO pergi jumpa, minta parlimen batalkan akan kuasa pencegah maksiat. Dan sekarang sedang dipertimbangkan.
dalam keadaan orang buat maksiat pagi petang